Okey semua, kita mulakan kelas kita lah. Boleh tak? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Semua sihat eh? Okey, tahniah aku ucapkan kat kamu semua eh. Ada berapa orang yang masuk eh? 1, 2, 3, 4. 4 orang je masuk. Okey, tak apa. Kita jalan je. Okey, dekat slide cikgu ni apa kamu nampak? Gambar keluarga. Okey, betul. Ada siapa dalam gambar tu? Okey. Nampak depa happy ke depa sedih? Happy. Okey. So bagi kamu penting tak untuk ada keluarga yang happy ni? Penting kan? Sebab apa penting eh? Ya, okey betul. Lepas tu nampak gambar ni kan depa macam melakukan aktiviti tak, betul tak? So macam itulah kita kalau kita nak ada apa, nak mengeratkan hubungan macam kata kamu tu kan, kita kena buat aktiviti-aktiviti yang sekali lah, betul tak? Kita luangkan masa, bersama. Contoh dengan buat apa tu? Yang pernah kamu buat dengan family kamu? Berkemah? Lagi? Tu tu, tu bilik garden ke dia tak? Okey, jadi itulah kita akan belajar hari ni iaitu mengenai kita masuk bab baru lah, bab 2 pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Jadi hari ni kita nak belajar 2.1 iaitu pengurusan sumber keluarga. Jadi untuk objektif pembelajaran kita pada hari ni satu saja iaitu 2.1.1 menerangkan struktur, fungsi dan peranan keluarga dalam budaya rakyat Malaysia. Okey, apakah maksud struktur keluarga? Jadi keluarga merupakan sekumpulan manusia yang tinggal bersama di bawah satu bumbung dan mempunyai hubungan melalui perkahwinan, pertalian darah dan juga keluarga angkat. Jadi apa maksud dia tinggal di bawah satu bumbung? Ah, tinggal serumah kan? Okey betul. Dia tinggal serumah lah maksudnya. Yang pentingnya tinggal di bawah satu bumbung dan mempunyai hubungan melalui perkahwinan. Yang ni melibatkan siapa kalau perkahwinan ni? Melibatkan mak dan ayah kan? Okey, kalau untuk perkahwinan melibatkan mak ayah, kalau pertalian darah ni, mak dengan anak lah. Sebab depa atau ayah dengan anak kan. Maksudnya parent dengan dia punya anak lah, depa ada pertalian darah. Ataupun keluarga angkat. Apa maksud keluarga angkat tu? Okey betul. Betul betul pandai tu. Kena kita ambil orang yang bukan daripada pertalian darah, contohnya daripada orang susah kan, kita ambil daripada pusat jagaan yatim. Betul. So, kita jaga. Itulah kita panggil sebagai keluarga angkat. Okey untuk 4 struktur keluarga, dia ada macam-macam jenis lah keluarga walaupun kamu tengok macam mungkin kamu tak perasan kan. Kita ada 4 jenis. Yang pertama, kita ada keluarga nuklear. Yang tu keluarga asas lah. Semua dikatakan hampir hampir majoriti lah penduduk kat Malaysia ni ada keluarga nuklear. Yang kedua, kita ada keluarga induk tunggal. Yang ketiga, kita ada keluarga luas. Dan yang terakhir adalah keluarga poligami. Yang mana yang kamu tahu? Yang siapa yang mana satu yang kamu tahu? Yang diteka lah. Aku tak tahu. Contoh macam mana tu? Kamu tahu apa dia? Okey betul. Bagus ke? Betul tu. Dia ada salah seorang je lah, antara ibu ataupun ayah yang jaga ataupun yang duduk di bawah satu bumbung. Okey. Kita pergi pada keluarga nuklear. Iaitu keluarga asas yang mana terdiri daripada ibu bapa, anak kandung atau anak angkat yang tinggal bersama. Iaitu satu family lah panggil. So dia tak melibatkan orang luar lah. Contohnya orang luar tu macam mana? Macam
ibu saudara ke atuk dan nenek kan, dia tak melibatkan, dia hanya keluarga asas kita lah. Kamu semua mesti cikgu rasa semua keluarga asas ke? Keluarga nuklear ke? Ah, yang mana ni? Najmi. Kamu keluarga apa? Okey. Aku tak tahu keluarga bahagia. Okey, yang tu untuk keluarga nuklear. Sekarang kita bagi pula keluarga luas. Luas tu maksudnya besar lah. Jadi, untuk keluarga luas ni adalah terdiri daripada individu yang ada pertialian darah atau hasil perkahwinan seperti datuk dan nenek, ibu, um, ibu atau bapa saudara dan sepupu yang tinggal di bawah satu bumbung. Kau ingat dia punya keyword lah, satu bumbung kan. Contohnya ada kita punya macam family yang jaga datuk dan nenek. Kau dengar kan? Macam anak jaga mak lah. Kau dengar tak tu? Macam betul. Itulah yang macam mak kamu kan jaga nenek dengan atuk kamu. Faham tak? Macam itulah. So itu dah panggil keluarga luas. Maksudnya depa ada selain pada keluarga nuklear. Sama ada datuk dan nenek kamu ataupun ibu atau bapa saudara. Macam ni yang payah sikitlah dalam macam kamu punya maksudnya kan makcik kamu tu kan duduk serumah dengan kamu. Macam payah tu kan cari kan. Kalau datuk nenek tinggal serumah dengan kamu sebab mak kamu jaga, tu macam biasa terdengar kan. Ke ada yang tinggal dengan mak saudara, ada? Itulah payah cari kan. Okey, seterusnya adalah keluarga induk tunggal seperti yang dikatakan oleh Tan tadi kan. Ibu atau bapa yang tidak tinggal bersama dalam satu bumbung. So maksudnya sama ada ibu yang akan menjaga anak-anak ataupun ayah yang akan menjaga anak-anak. So antara satulah dia antara satu saja. Sebab apa yang salah satu dia sebab perceraian. Kalau cerai kita ada perpisahan. So maksudnya siapa yang dapat hak penjagaan anak-anak tu, so dia akan inilah akan dapat jaga anak-anak tu. Seterusnya kematian. Kalau kematian ni memang tak boleh buat apa lah. Contohnya anak tu yatim. So dia ni lah dia tinggal dengan seorang je lah. Dia punya parent. Ataupun perpisahan. Contohnya ayah tu bekerja jauh ke kerja kerja apa askar. So dia akan tinggalkan keluarga dalam tempoh yang lama lah. Faham tak ni? Akhirnya keluarga induk tu seorang saja yang jaga. Ni keluarga poligami ni, ni senang kot. Ni senang kamu ingat kot ni. Okey pandai. Macam tu. Apa, tu ni lah. Agak gambar kamu tengok ni mana isteri baru? Isteri muda? Isteri baru? Mesti yang dekat ni, mesti yang dekat je tak? Okey, ni maksudnya poligami iaitu kita, um, sama ada apa, 2, 3 ataupun 4 kan. Macam macam Tan, Tan? Tan? Kamu punya macam contoh kan, kamu punya ayah boleh tak macam kahwin lebih daripada satu? Oh, tak boleh kan? Okey. Itulah untuk saya Tan takkan adalah keluarga poligami tu. Sebab dia ada lebih daripada seorang isteri lah. Okey, kita pergi pada aspek-aspek dalam setiap struktur keluarga. Yang pertama kita pergi pada ni ahli keluarga. Macam cikgu beritahu tadi, kalau untuk keluarga nuklear tu, yang tu asas ada ada bapa, ada ibu dan juga anak-anak. Kalau untuk keluarga luas, dia luas. Ingat kan luas dia ada ibu, bapa, anak, lepas tu saudara mara, makcik ke, pakcik ke, datuk ke, nenek ke kan. Tu kalau kamu letak dalam jawapan pun tak ada masalah tu. Mesti betul juga kan. Contohnya untuk keluarga tunggal induk, bapa atau ibu anak. Salah seorang lah. Jadi dia ada antara bapa ataupun ibu. Lepas tu yang kedua adalah anak-anak. Kalau untuk keluarga poligami, lebih dari satu ibu. Kita tahu lah lebih satu, dua, tiga ataupun empat. Takkan lebih lah.
Untuk lokasi, lokasi semua sama untuk setiap keluarga ni, untuk setiap struktur keluarga. Tinggal bersama ataupun berasingan. Semua sama tak ada masalah. Dan untuk hubungan, kalau hubungan tengok untuk keluarga nuklear adalah perkahwinan, pertalian darah, keluarga, anak angkat. Kita sebut tadi lah kalau hubungan tu perkahwinan, ibu dan ayah. Kalau pertalian darah, anak, parent dengan anak. Kalau keluarga angkat tu macam tadilah yang kita ambil pada orang luar tu kan. Dari kita dudukkan, kita ambil dia jaga kat rumah. Tu panggil anak angkat. Ataupun keluarga anak angkat. Lepas tu perkahwinan untuk keluarga luas yang besar tadi tu kan. Perkahwinan, lepas tu pertalian darah dan juga sama iaitu keluarga anak angkat. Kalau kamu tengok semua sama kan? Betul tak? Sama tak semua kan? Nampak tak ni? Untuk bahagian hubungan ni semua sama kan? Nampak tak sama? Ha, so senanglah kamu nak ingat nanti. So dia sama je lah. Untuk lokasi, hubungan semua sama. Untuk pola interaksi pula, atau hubungan lah, hubungan macam kita nak cakap-cakap interaksi kan. Untuk keluarga nuklear, kita ada terhad kepada ahli saja. Sebab kita kan kecil dia kan. Keluarga nuklear kan asas kita cakap tadi. Untuk keluarga luas pula, tidak terhad merangkumi saudara mara dari pelbagai generasi. Pelbagai generasi, contoh generasi yang paling tua itu adalah datuk nenek kamu. Yang generasi yang kedua, ibu bapa kamu, lepas tu dia punya adik-beradik. Maksudnya makcik dan pakcik kamu lah. Dan seterusnya generasi kamu, itu melibatkan kamu dengan sepupu-sepupu kamu. Untuk keluarga induk tunggal, tidak terhad antara ahli. Dan untuk keluarga poligami, tertumpu kepada keluarga ibu masing-masing. Untuk peranan pula, peranan ni lah, peranan keluarga. Jadi kamu tengok semua sama kan? Ha. Ha, untuk ni peranan ni. Ha, semua sama kan? So maksudnya tak kira lah jenis keluarga apa pun kamu kan. Tapi peranan keluarga tu mesti sama lah. Yang pertama memenuhi keperluan fizikal. Contohnya kamu nak kena makan, kamu nak ada pakaian. So semua jenis keluarga ni dia perlu sediakanlah benda tu. Lepas tu ada rohani. Rohani tu macam kamu punya ni lah. Jenis apa? Rohani macam panggil dalaman lah. Maksudnya agama. Agama yang diterapkan ikut agama. Kalau macam kita Islam kan. Ikut cara Islam. Kalau agama lain ikut cara agama lain. Itulah. Secara sosial. Maksudnya kita punya interaksi. Pergaulan. Mental dan emosi. Ni penting kat ni. Cuba kalau kamu bayangkan kalau keluarga bahagia. Kalau kat emosi dia apa? Emosi untuk anak-anak tu. Betul. Kalau cuba kalau keluarga tu macam dia asyik bergolak je. Macam ada ada krisis dia. So, emosi anak-anak macam mana? Betul. Memang betul. Kamu tengok kan. Betul penting kita ada keluarga yang macam keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia untuk mengelakkan benda-benda yang macam kamu sebut tadi lah. Tertekan, stres. Okay, faham tak untuk ni? Untuk struktur keluarga untuk aspek ni. Faham kan? Okay. Seterusnya, kita pergi pada fungsi keluarga. Tadi lah, tadi aspek ni fungsi pula. Apa peranan keluarga? Peranan keluarga ada satu, dua, ada 5 aspek. Okay, 5 aspek. Yang pertama, aspek psikologi. Iaitu, menjalinkan hubungan dengan penuh kasih sayang, membentuk identiti keluarga mengikut acuan yang dikehendaki dan memberikan perlindungan. Okey, membentuk identiti keluarga mengikut acuan yang dikehendaki. Maksudnya macam mana? Faham tak? Contohnya kan, contoh kalau mak ayah tu seorang doktor, dua-dua doktor. So, mereka akan ajar anak mereka macam mana? Mesti ke arah doktor, betul tak? Itulah dia mengikut acuan yang dikehendaki. Contoh kamu tengok kan, macam Syekh Wan, betul tak Syekh Wan? Tengok anak dia kenal Syekh Wan.
Kenal tak? Tengok anak dia kan jadi suka masak juga. Tu menunjukkan ni lah dia maksudnya dia membentuk identiti keluarga mengikut acuan yang dia kehendaki. Lepas tu memberikan perlindungan. Menjalinkan hubungan sayang tu betul lah sebab kalau dalam keluarga mesti kita nak ada kasih sayang je tak? Kalau tak ada kasih sayang tu macam kamu cakap tadi tu lah. Dia akan memberikan kasih sayang yang buruk lah. Itu untuk psikologi. Untuk sosial pula, sosiologi, iaitu sosiologi tu macam melibatkan perbuatan kamu lah. Itu perbuatan. Okey, cikgu nampak tu. Sosiologi tu memastikan pembentukan sasiah dan tingkah laku yang baik. Ha, Pernah tak kamu macam kecil-kecil tu kamu buat salah tu kena bukui ke? Pernah tak? Nah. Sebab tu lah, sebab apa macam parent kamu pukul kamu? Sebab apa? Sebab sebab tu lah sebab dia untuk membentuk sasiah dan tingkah laku yang baik. Betul. So sebab itulah kita buat macam tu kan, memastikan pembentukan sasiah dan tingkah laku yang baik, seterusnya mengekalkan nilai budaya setiap keluarga dan diamalkan secara berterusan. Yang terakhir adalah menjalinkan hubungan sosial dalam suasana yang harmoni. Maksudnya tak ada gaduh-gaduh lah. Tak ada gaduh-gaduh, tak ada krisis. Dan untuk yang ketiga adalah pendidikan. Jadi memberikan pendidikan yang sempurna bagi menjamin kehidupan anak-anak pada masa depan. Ni peranan siapa ni? Fungsi siapa? Siapa yang bagi kita ni pendidikan? Yang suruh kita pergi sekolah? Guru. Ini cuma ayah lah kan? Mak ayah yang suruh ni kita pergi sekolah je. Ah, ah. Guru dia mengajar tapi yang suruh kamu ke sekolah, mesti mak ayah kan, parent kamu kan. Yang bayar yuran sama apa? Yang bayar yuran kamu. Ah, Apa kan? Dia lah. Lepas tu yang bagi duit belanja kamu siapa? Sebab tu kita memberikan pendidikan yang sempurna. Sebab itulah kita punya parents selalu bagi duit belanja, suruh kita belajar. Jadi itulah kamu kenalah belajar betul-betul kan untuk memenuhi memenuhi kehendak ibu kamu lah. Dia nak kamu berjaya kan. Lepas tu seterusnya adalah biologi. Iaitu menyediakan keperluan asas iaitu makanan, pakaian dan tempat kediaman. Yang ni keperluan ke kehendak ni? Keperluan ke kehendak? Keperluan kan? Okey betul. Satu lagi tu yang menyediakan keperluan asas. Makanan tu ialah macam beras kan. Tu iaitu macam ni lah kamu punya peranan parent kamu lah untuk sediakan makanan-makanan. Pakaian pun parent juga kan. Macam beli pakaian ke apa ke. Dan tempat kediaman, contohnya bayar duit api, duit air bagi menjamin keselesaan keselesaan ahli keluarga. Dan seterusnya meneruskan kesinambungan keturunan keluarga. Maksudnya macam mana ni? Tahu tak? Keturunan keluarga. Dia merujuk kepada apa? Ah, Itulah betul tu. Kerana dia memerlukan kesinambungan keturunan. Keturunan tu bila sebut keturunan dia menyebutkan ada melibatkan anak lah macam menyebutkan kita punya anak keluarga semua tu kan. So kalau tak ada contohnya kalau keluarga tu kahwin tapi tak ada anak, tu dia tak dapat meneruskan keturunan keluarga. Betul tak? Lepas tu penting kita ada meneruskan kesinambungan keturunan keluarga. Bagi ada kita punya bawah-bawah, mesti kita kena ada anak. Kalau tak ada anak kan, nanti macam kita lah orang terakhir dalam salah silah tu. Yang tu untuk biologi.
Kalau untuk sosial, itu melibatkan macam lebih pada kewangan, itu mencari sumber kewangan bagi memelihara dan membesarkan anak. Ni tugas apa ni? Tugas ya kan? Okey. Tan, oh Tan, ayah kamu kerja apa? Oh, lori. Mak? Ah, di rumah. Oh, okey okey. Alif? Wow, askar. Camp mana tu? Dekat Taiping ke apa? Ah, lagi Najmi? Mana Najmi lah? Yang tak dapat pergi ke sana. Okey, tak apa. Itulah untuk sosial tu mak bapak kamu kan, dia bekerja. Sebab apa dia bekerja? Sebab nak dapat gaji lah. Tak kisahlah kerja apa pun kan. Semua kerja mesti dia punya dia akan dapat gaji. So dengan gaji tu lah dia akan membesarkan ataupun memelihara ahli keluarga lah. Seterusnya merancang perbelanjawan untuk keluarga. Yang tu merancang ni penting sebab apa kita sebab penting. Sebab kita kena merancang mengikut kita punya sumber pendapatan. Boleh tak kalau orang yang dapat pendapatan kecil nak berbelanja secara boros? Boleh tak? Ha, tak boleh kan? Sebab apa? Sebab tu dah dia kena merancang belanjawan untuk keluarga ikut kemampuan. So kalau gaji kecil, kita belanjalah ikut kemampuan. Kalau gaji besar, bolehlah kita macam beli banyak sikit barang kan. Itu untuk sosial. Lepas tu yang seterusnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peranan ahli keluarga. Untuk umur, ada 4, bayi, kanak-kanak, remaja dan juga ibu bapa. Jadi setiap faktor ni memainkan peranan yang berlainan lah. Bila ibu bapa kamu, peranan dia untuk apa? Macam cikgu tadi tu, peranan dia untuk mencari duit lah. Untuk mencari sumber pendapatan, sumber kewangan. Lepas tu untuk mendidik kamu. Mendidik anak-anak lah. Betul tak? Kalau kalau untuk remaja, peranan dia untuk apa? Untuk remaja, kanak-kanak dan bayi, peranan dia untuk ni lah untuk apa kamu rasa? Apa peranan remaja ataupun peranan anak-anak kamu? Apa peranan apa? Betul. Peranan apa untuk belajar lah, untuk belajar, untuk yang berkaitan-berkaitan dengan yang sesuai dengan dia punya peringkat umur. Kalau untuk jantina pula, iaitu laki dan perempuan. Maksudnya laki peranan lain, perempuan peranan lain. Contoh kalau kamu kan, kalau cikgu bagi contoh lah. Kalau kamu nak ngecat rumah kan, kalau family kamu nak ngecat rumah, dia akan suruh laki ke perempuan yang cat? Laki kan, nampak tak dia punya, kamu tahu dia punya peranan kan, dia mempengaruhi. Jadi jantina ni, dia mempengaruhi dah peranan. Kalau perempuan, kalau masak tu tak? Kalau mak masak kan, lepas tu mak nak minta tolong. Dia tak tolong laki ke perempuan? Nak laki ke nak perempuan? Kalau kebiasaan. Perempuan kan? Ya. Okey lah tu, tak masalah. Okey yang tu, yang ni cikgu cakap macam secara kebiasaan. Tapi kalau mak kamu suruh kamu masak tu luar biasa lah. Okey, bagus lah. Ah, Seterusnya adalah status ekonomi keluarga, iaitu pendapatan keluarga, iaitu pola perbelanjaan dan juga sumber pendapatan. Jadinya kalau kamu tahu keluarga kamu tak ada macam kekurangan sumber pendapatan, jadi kamu janganlah berbelanja secara boros. So, sebab apa? Sebab sumber pendapatan yang diterima oleh keluarga kamu ataupun parents kamu tu tidak banyak, tidak? Kan untuk sosial budaya, macam cikgu cakap tadi, sosial budaya tu melibatkan perbuatan. Perbuatan kan. So maksudnya gaya hidup. Amalan seharian. Amalan seharian tu dia macam
Contohnya macam ikut agama lah. Kalau agama kita, agama Islam kan, apa amalan harian yang selalu kita buat? Alif? Solat kan? Macam tu kat Tan ni. Ah, oh, buat tu. Yang penting solat jangan tinggal lah. Okey. Macam Tan ada juga ikut Tan punya ajaran agama. Okey tak? Ada tak amalan harian? Oh, okey. Setiap hari ke-6? Setiap hari? Tengok. Itulah amalan harian untuk kamu punya keluarga. Lepas tu norma sosial. Norma tu kamu tahu lah. Norma tu, um, kamu tahu norma tu apa? Norma baharu. Apa norma? Norma, norma. Norma tu adalah cara yang dilakukan. Norma baharu kan. Perkara-perkara yang barulah. Kalau untuk kedudukan ahli keluarga ni, ada 4 sama macam umur tadi kan. Ada ibu bapa, anak sulung dan anak bongsu. Kalau ibu bapa tu peranan untuk apa? Cari tak? Ya, betul tu, betul tu. Contoh kalau tunjuk ajar macam mana? Ajar apa tu? Betul betul. Maksudnya dia menunjukkan contoh teladan yang baik. Ah, okey. Dia pandai kan? Betul kan? Kalau kamu jawab exam pun dah tentu full mark lah tu. Ha, Contohnya adalah untuk anak sulung dan juga anak bongsu. Dan anak sulung tu dia jagalah adik dia kan? Betul tak? Ha, Apa lagi tak ada? Mudah kan? Yang tu untuk ni faktor yang mempengaruhi peranan ahli keluarga. Jadi, habislah untuk hari ni. Kita sambung esok pula. Kita ulang balik apa yang kita dah belajar. So, yang first dah ajar pasal apa? Yang first kali kita belajar tentang apa tadi? Awal-awal tadi. Yang awal tadi kita belajar. Tentang? Bukan, bukan. Untuk bab ni yang cikgu ajar tadi tu. Bukan. Apalah. Nanti yang apa lah ni? Empat ni. Empat jenis keluarga. Ah, okey. Ah, Pandai lah. Okey, betul tu. Lepas tu kita belajar mengenai aspek, betul tak? Yang ada pola interaksi, peranan, hubungan, lokasi. Lepas tu kita belajar tentang apa? Fungsi. Okey. Contoh? Ada contoh tak? Tengok. Pandai tu. Betul. Lagi selepas tu dah habis kita belajar fungsi keluarga. Yang terakhir kita belajar tentang. Okey. Betul. Contoh faktor? Okey. Lagi? Lagi tak? Tanya lah. Okey. Okey. Betul. Okey. Bagus, bagus. Jadi yang tu yang kita belajar pada hari ni. Cikgu harap kamu faham lah. Ada yang tak faham tak? Ada yang tak jelas mana-mana tak? Okey. Jadi kita jumpa esok untuk sambung pembelajaran kita hari ni. Okey. Nanti cikgu akan bagi kamu modul lah. Modul untuk bab 2 untuk kamu siapkan. Okey. Okey. Itu saja lah hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Okey, bye time.